Selamat, semuanya diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menganjurkan Majlis Apresiasi Kelas Pengajian Mu'alaf Wilayah Persekutuan tahun 2023. Majlis berkenaan yang disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Operasi Jawi Muhammad Fazil Abu Kasim diadakan sebagai tanda penghargaan bagi meraihkan para mu'alaf yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam bidang akademik dan sosial sepanjang tempoh pengajian yang dianjurkan oleh Kompleks Darul Hidayah KDH Jawi. Sepanjang tahun 2023, pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah memperuntukkan sejumlah RM6.48 juta bagi pengurusan mu'alaf dan RM1.88 juta daripada jumlah tersebut adalah bagi tujuan pembayaran sagu hati kehadiran pelajar kelas pengajian mu'alaf Jawi di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Beralih pula ke laporan seterusnya. Calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 di negeri Perak yang tidak hadir menduduki peperiksaan berkenaan di Pelawa menyertai kursus berasaskan kemahiran pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Bercakap kepada pihak media selepas melancarkan program 3R Read, Record and Reward yang diadakan di Perpustakaan Awam Datuk Seri Husni di Cemor Perak, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata, bagaimanapun ia terpulang kepada kehendak individu itu dan tiada sebarang paksaan. Sementara itu, Khairuddin turut berkata jumlah guru yang memohon untuk bersara lebih awal di negeri Perak lebih ramai berbanding mereka yang bersara wajib. Namun setakat ini pihaknya tidak mempunyai statistik mengenai perkara tersebut. Sebanyak 67% atau 6,771 daripada jumlah keseluruhan 10,072 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM telah berjaya mendapat pekerjaan menerusi latihan peralihan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perebat. Pengarah Bahagian Kewangan dan Akaun Perebat Zaidah Muhammad berkata, jumlah berkenaan membabitkan mereka yang tamat latihan sejak tahun 2018 hingga 2022 menerusi 6 pilihan latihan peralihan yang ditawarkan. Ujarnya lagi antara pilihan yang ditawarkan termasuk pertanian, keselamatan, pembuatan dan juga perkhidmatan sehingga ada dalam kalangan veteran ATM mampu meraih pendapatan mencecah lebih RM3,000 hingga RM5,000 sebulan. Akhir sekali, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak tidak akan bertoleransi dengan pegawainya yang terlibat dengan kes tata tertib dan disiplin, terutamanya penyalahgunaan bahan terlarang seperti dadah dan ketum. Sehubungan itu, pengarahnya Sayani Saidon berkata, bagi tahun lepas, terdapat 2 kes tata tertib iaitu khalwat dan pemalsuan dokumen serta 7 kes penyalahgunaan dadah dilaporkan dalam kalangan pegawainya. Selain itu, tegas Sayani, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan disiplin yang lebih keras termasuk dibuang kerja kepada pegawai yang terlibat dalam kes seumpama itu. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Masalah
melancarkan 2 buah buku mengenai perjuangan rakyat Bosnia. Buku-buku ini ialah Bosnia Suara Keprihatinan Malaysia, diterbitkan dalam versi bahasa Melayu dan Inggeris. Buku yang telah disusun oleh Ahli Parlimen Parit Sulong, Rohaini Ahmad ini dijual dengan harga RM50 senaskah. Sebuah buku lagi bertajuk Bosnia, Testament to War Crime as Told by Survivors, susunan pengurusi Institut Penyelidikan Sosiologi Malaysia, Dr. Alijah Gordon, yang dijual dengan harga RM20 senaskah. Hasil jualan buku-buku ini disumbangkan kepada tabung bantuan Bosnia di bawah kelolaan Yayasan Kebajikan Negara, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Pada majlis ini juga, Datuk Seri Dr. Mahathir turut menerima sumbangan daripada pelbagai pihak yang disifatkan oleh beliau sebagai tanda sokongan jitu rakyat Malaysia untuk membantu perjuangan dan membela nasib rakyat Bosnia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Terus nak buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi IKIM 10.1. Okey. Dan kita nak sama-sama lagi edisi hari ini, pertemuan di pagi Khamis yang aman, ceria, bahagia hendaknya, insya-Allah 22 Jun 2023 bersamaan 3 Zulhijjah 1444 Hijriah. Doa saya untuk anda, semoga diberkati oleh Allah dan juga terus dipermudahkan segala urusannya. Urusan kerja kita lah kan, kalau di awal pagi yang sebegini, kita nak sama-sama laksanakan lagi dengan penuh hati yang terbuka dan hati yang ikhlas. Bila nak buat kerja ni, macam mana cara nak ikhlas ni? Kena lupakan amalan kebaikan yang pernah kita buat dahulu. Okay? Dan kita harap balasan dari amalan di akhirat, bukannya di dunia. Kita nak buat apa sekalipun ke arah akhirat dahulu, insya-Allah dunia ini akan ikut kita, akan follow kita rapat-rapat. Sebabnya kita niat untuk membawakan keberkatan di akhirat nanti. Moga-moga Allah berikan kejayaan juga di dunia ini. Okey, dan insya-Allah saya akan temankan anda selama 3 jam hingga 1 tengah hari nanti. Terima kasih tim Warna Pagi yang dah pun teman-temankan anda dengan pelbagai pengisian yang terbaik tadi. Masya-Allah. Jom kita teruskan lagi siaran kita berikutnya. Dengarkan rancangan Tahsinul Ibadah.
Di awal ini, jom kita nak berhibur seketika bersama dengan Intim featuring dengan Izzat Lazim, lagunya Kasihku Abadi 2023. Teruskan bersama Radio IKIM. Dipertemukan, serikan di susah dan senang, sama haruni demi cinta yang hakiki. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqh meliputi soal jawab berkaitan ibadah
bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islami, semuanya di IKIM. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pelanggan Banglo IBS kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membina rumah impian mereka. Lebih 100 pelanggan Banglo IBS berpuas hati dengan pembinaan rumah mereka. Banglo IBS merealisasikan impian ramai orang untuk memiliki rumah idaman dengan cita rasa tersendiri. Berita baik kepada semua pelanggan kami. Banglo IBS akan mengadakan promosi Merdeka bermula 16 Jun 2023 sehingga 24 September 2023. Promosi kali ini kami ketengahkan reka bentuk baru yang semestinya menarik perhatian ramai, antaranya reka bentuk Teja, Fatima, Surya, Aurora dan Legenda. Bukan itu saja, dalam promosi kali ini, kami menyediakan hadiah-hadiah secara percuma istimewa untuk pelanggan kami yang bertuah. Antaranya adalah tabletop 10 kaki panjang, lampu dan kipas, furnish shielding untuk ruangan terbuka, perjanjian pembinaan rumah, pelindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun, bifold door untuk tandas, water heater 1 unit siap dipasang dan TV Android 40 inci. Apa tunggu lagi? Hubungi talian 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Saya ulang, 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Anda juga boleh layari FB, YouTube, TikTok dan IG kami @Banglo IBS. Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi siaran kita menerusi Aspirasi 10.1 untuk membawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton, boleh berada juga di platform media sosial kita, di YouTube IKIM FM, juga di Facebook kita IKIM FM. Okey, anda boleh sama-sama berinteraksi di situ, like, komen, share untuk manfaat bersama-sama. Okey, dan untuk itu kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu menerusi rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-ngalukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat berkat doa. Amin, amin, amin. InsyaAllah Ustaz. Moga baik-baik saja antara kita semua dan moga Allah permudahkan urusan Ustaz dalam apa sahaja tugasannya tu insyaAllah ya Ustaz. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz untuk minggu ni. Kita akan adakan sesi soal jawab untuk ada yang bertanya lah ni berkaitan dengan soalan-soalan ibadah kurban. Tapi sebelum kita nak mulakan sesi soal jawab ni, Ustaz, mungkin boleh mulakan sedikit mukaddimah Ustaz di awal ni untuk persediaan hati kita, jiwa kita Ustaz, mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Silakan Ustaz di awal ni sedikit mukaddimah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada DJ yang bersama dengan kita penerbit rancangan Tahsinul Ibadah yang bersama-sama menyumbang untuk kebaikan kita semua di Syafiq. Amin. Terima kasih Ustaz. Dan seterusnya yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM sekalian. Kita berada di dalam hari-hari
daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Bila disebut bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari awal, maka ia merupakan hari-hari yang terbaik untuk melakukan amal soleh. Bahkan sebahagian ulama mengatakan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah lebih afdal berbanding 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Begitu pandangan sebahagian ulama. Kerana ia berdasarkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada satu hari, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, lebih Allah suka berbanding melakukan amal soleh di dalam 10 hari ini, iaitu 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Oleh kerana itu, kita buatlah sekadar upaya kita untuk memperbanyakkan amal soleh. Daripada segi sedekahnya, daripada segi berselawatnya, daripada segi bertasbihnya. Dan antara amal soleh yang dibuat secara khusus oleh Rasulullah SAW ialah berpuasa di dalamnya. Daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, banyakkan berpuasa. Kalau boleh daripada 1 sampai 9, selama 9 hari, maka itu yang terbaik. Kalau dah tak mampu sangat, misalnya, maka jangan lepaskan Isnin dan Khamis yang ada di dalam 9 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Kalau tak mampu juga, maka pastikan tidak terlepas hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah untuk kita berpuasa yang kita sebut sebagai hari sebagai puasa hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita semua. Amin, amin, insyaAllah. Ustaz, terima kasih atas ingatan dan juga pesanan tersebut, Ustaz. Sama-sama kita buat dan kita perhebatkan lagi kan amal ibadah kita di awal 10 hari terawal ni bulan Zulhijjah. Masya Allah. Baik Ustaz, terus kita nak bawakan sesi soal jawab kita dan soalan-soalan yang dapat kita dapat di talian WhatsApp konti 011290040004 ataupun paling mudah anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen dekat Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM. Okey, soalan pertama kita dapat Ustaz. Ustaz, benarkah jika tidak sempat buat ibadah akikah untuk anak sewaktu dia kecil dahulu, adakah perlu laksanakan ibadah kurban bagi anak tersebut pada waktu sekarang yang umurnya telah belia remaja, Ustaz? Bagaimana? Silakan Ustaz. Ibadat akikah dan ibadah korban adalah dua ibadah yang berbeza. Dua ibadah yang berbeza. Ibadah akikah adalah suatu ibadah yang hanya khusus untuk seseorang yang dikurniakan anak. Adapun ibadah korban sifatnya umum. Sama ada dikurniakan anak ataupun tidak dikurniakan anak, tidak ada kaitan. Kaitannya adalah kalau seorang itu Muslim, dia mempunyai kemampuan, dia sudah baligh, maka disunatkan baginya untuk melaksanakan ibadah korban. Apabila seseorang itu terlepas daripada ibadah akikah, adakah ibadah akikah itu diganti dengan ibadah korban? Tidak, kerana akikah dan korban adalah dua ibadah yang berbeza. Apabila kita nyatakan dia adalah dua ibadah yang berbeza, tidaklah salah satu boleh menggantikan yang lain. Apabila seorang ayah terlepas daripada melakukan ibadah akikah
untuk anaknya. Apa maksud terlepas daripada melaksanakan ibadah akikah untuk anaknya? Akikah untuk anak ni, sebelum kita lanjutkan lagi penjelasan, akikah untuk anak ini adalah menjadi tanggungjawab secara sunat ke atas ayah ataupun ke atas ayah kepada ayah sekiranya ayah tiada. Apabila ayah itu mempunyai kemampuan berbuat demikian ketika waktu isterinya, ibu kepada anak itu berada dalam tempoh nifas. Di dalam tempoh nifas, ayah ada kemampuan untuk buat. Maka barulah ayah yang mempunyai kemampuan untuk buat disunatkan secara muakkad untuk melakukannya. Kalaulah dalam tempoh isterinya berada dalam nifas, 40 hari ke 60 hari ke, dia tak mampu. Maka tidaklah dituntut secara muakkad daripada ayah itu untuk melakukannya. Tetapi masih lagi disunatkan selagi anak itu belum baligh. Kalau anak sudah baligh, maka tuntutan akikah itu tidak lagi ke atas ayahnya, dan si anak itu dia boleh buat akikah untuk diri dia. Kalau dia nak, kalau dia dah baligh, dia tahu semasa dia kecil ayah tidak buat akikah untuk dirinya, maka dia boleh melakukan akikah untuk dirinya. Apabila dia dah baligh, berpindah daripada ayah kepada anak, namun tuntutan ke atas anak itu tidaklah secara muakkad. Apa maksud tidaklah secara muakkad? Kalau anak itu tak buat pun tidaklah dihukum sebagai makruh. Jadi bila anak tu dah baligh, tuntutan akikah ataupun sunat akikah itu masih ada. Kekal ia sebagai sunat akikah. Ia tidak boleh digantikan dengan ibadah korban. Biasanya ada satu soalan yang diangkat, iaitu apabila tiba bulan Zulhijjah, apabila tiba hari raya haji, seorang itu dia baru dikurniakan anak misalnya, yang mana lebih afdal antara melakukan ibadah akikah dan melakukan ibadah korban? Antara kedua ini, yang mana lebih afdal? Kenapa soalan ini ditanya? Kerana ayah itu hanya mampu melakukan salah satu. Sama ada dia buat korban ataupun dia buat ibadah akikah. Jawapannya adalah melakukan ibadah korban adalah lebih afdal. Melakukan ataupun mengutamakan ibadah korban adalah lebih afdal. Sebab apa? Kerana ada ulama yang menyatakan ibadah korban itu hukumnya wajib, seperti mana mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Adalah merupakan suatu kaedah yang menyebut bahawasanya apabila sesuatu masalah itu ataupun sesuatu ibadah itu ada khilaf, ada ulama lain yang mengatakan hukumnya wajib, maka ibadah itu kalau hukumnya sunat di dalam mazhab kita, sunatnya itu adalah sunat yang sangat ditegaskan untuk melakukannya berbanding dengan ibadah akikah. Berbanding dengan ibadah akikah, ibadah korban ini ada ulama yang mengatakan wajib. Apabila ada ulama mengatakan wajib, maka lebih afdal kita utamakannya. Kalau kita hanya mampu melakukan salah satu, lebih kita utamakan berbanding ibadah akikah itu sendiri. Wallahu a'lam.
Okey, baik Ustaz. Jelas di situ kita faham. Dan soalan berikutnya Ustaz, berkaitan dengan ada kan kita dapat maklumat dan juga hadis yang mengatakan larangan untuk kita bercukur-cukur apabila tibanya 1 Zulhijjah bagi kita yang nak buat ibadah kurban. Tetapi kalau di awalnya kita tak rasa nak buat ibadah kurban dan kita dah mula bercukur-cukur dah 1 Zulhijjah tu, 2 Zulhijjah. Tiba-tiba 5 Zulhijjah adalah ruang peluang teringat ada rezeki nak buat ibadah kurban. Adakah sah ibadah kurban kita Ustaz sebab dah kita bercukur-cukur dah Ustaz selepas 1 Zulhijjah tu Ustaz? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sepotong hadis yang berbunyi idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudhanna min azfarihi min sya'rihi wa azfarihi syai'an. Itu mafhum daripada hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan perkara ini, iaitu sabda Rasulullah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, iaitu hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, dan seorang kamu mahu melakukan ibadah korban, maka kata Rasulullah, hendaklah dia tahan daripada menyentuh bulunya dan menyentuh kukunya. Apa maksud menyentuh? Iaitu memotongnya, menanggalkannya. Jumhur ulama mengatakan larangan ini adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Bukan larangan haram. Larangan ini adalah larangan makruh, iaitu makruh bagi seorang kamu untuk berbuat demikian. Siapa yang mahu melakukan ibadah korban, bercadang akan melakukan ibadah korban, orang ini yang dihukum makruh menanggalkan dan menghilangkan bulunya dan kukunya. Apa hikmahnya? Hikmahnya, kata ulama, supaya kekal dirinya dalam keadaan sempurna ataupun banyak anggota ataupun juzuk anggotanya. Supaya pada hari binatang dia disembelih tu, bulu dia banyak, kuku dia panjang. Jadi apa hikmah dia? Kuku panjang, bulu banyak, supaya syumulul maghfirah. Ada fadilat yang apabila jatuhnya darah ke atas di atas tanah, maka keampunan itu akan merangkumi orang yang buat ibadah korban. Jadi apabila banyak bulunya, maka sejumlah bulu itu akan terangkum di dalam faedah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kelebihan pembebasan daripada api neraka. Itu hikmah dia. Makin banyak bulu yang kita tak buang, makin banyak anggota kita yang mendapat rangkuman keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dikatakan orang yang nak, kalau pada awal Zulhijjah dia belum nak, maka hukum ini tidak ditujukan kepada dia. Tetapi kalau di tengah-tengah dia nak dan masih lagi kita berada ataupun dia masih lagi berada di awal 10 Zulhijjah, maka bila dia mula saja nak untuk melakukan ibadah korban, maka pada hari itu, walaupun bukan di awal 1 Zulhijjah, tetapi masih lagi dalam hari-hari 10 awal Zulhijjah, maka pada hari itu disunatkan untuk dia tidak berbuat demikian. Kalau dia dah cukur sebelum itu, tidaklah kita sifatkan bahawasanya dia telah buat benda yang makruh. Kerana ketika dia cukur dan ketika dia memotong bulu, belum lagi ada yang disebutkan sebagai mahu melakukan ibadah korban. Apabila mahu itu sudah ada, barulah makruh untuk dia berbuat demikian.
Mungkin dia akan tanya pula, bulu dah tak ada, kuku dah tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Tak berbangkit soalan itu. Maksudnya, kalau selepas waktu itu ada bulu yang tidak tanggalkan, maka kalau tak ada, tak berbangkitlah. Ada bulu yang dia akan hilangkan dan buang. Baik Ustaz, Alhamdulillah itu dia jelas dengan soalan tersebut dan juga jawapan panduan yang Ustaz sediakan. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz, tapi sebelum tu ada juga soalan yang kita boleh bacakan awal di sini. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana jika kita mendapat tajaan haiwan kurban dari orang bukan Islam? Bolehkah dilaksanakan ibadah kurban dan hasil dari haiwan kurban tersebut adakah boleh dimakan oleh orang bukan Islam? Nanti Ustaz jawabkan dan beri panduan di situ Ustaz, insyaAllah. Kita nak berehat seketika Ustaz dan kita akan kembali selepas ni. Anda kalau ada soalan terus hantarkan ke talian kita. Paling mudah di dalam platform media sosial, letakkan di ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM Media. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ni, kekal bersama Radio IKIM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan sekarang kita nak dengarkan lagi rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sama-sama juga di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM sebab kita sedang bersedia langsung di situ. Like, komen, share banyak-banyak kan untuk dapat manfaatnya insya-Allah. Dan kita nak teruskan lagi sesi soal jawab kita, nak buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita. Hantarkan soalan pertanyaan menerusi ke Facebook dan juga ke YouTube IKIM. Senang
saja letakkan di ruangan komen di situ. Kita akan dapatkan soalan dan pertanyaan anda. Okey, dan kita nak bersama-sama lagi dengan sesi soal jawab kita ini. Tetamu kita di talian iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang masih lagi berada sedia di talian kita. Dan Ustaz, kita nak teruskan soalan sebentar tadi kita dah bacakan. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, jika terdapat tajaan haiwan kurban dari orang bukan Islam, bolehkah dilaksanakan ibadah kurban? Okey, dan adakah hasil dari haiwan kurban tersebut boleh dimakan oleh orang bukan Islam? Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah yang pertama, iaitu adakah boleh menerima tajaan daripada orang bukan Islam? Bagi menjawab soalan ini, kita hendaklah memahami bahawasanya ibadah korban syarat sahnya adalah Muslim. Syarat sahnya adalah dibuat oleh orang Islam. Kerana apa? Kerana ibadah korban ini adalah ibadah. Apabila dia merupakan ibadah, maka diperlukan niat. Ibadah tanpa niat tidak sah. Dan niat hanya sah dibuat oleh orang Islam. Apabila binatang yang ingin dibuat korban itu milik orang Islam, maka ibadah korban itu sah dibuat olehnya. Justru, kalaulah ada tajaan daripada orang bukan Islam, dan bukan orang Islam itu yang buat korban, dia taja. Dia taja dengan mana apa? Dia bagi. Dia taja, ada pekerja dia contoh dia. Dia taja pekerja dia. Ataupun dia taja adik-beradik dia. Ada adik-beradik dia yang mu'alaf, yang telah memeluk agama Islam, dia taja. Dia taja dengan mana? Dia bagi duit ke? Ataupun dia beli lembu. Lembu itu dia bagi. Dia pindah milik kepada mana-mana orang Islam. Kemudian orang Islam itu buat ibadah korban. Hukumnya harus. Dan keharusan itu sama seperti mana harus menerima pemberian daripada orang bukan Islam. Harus menerima melakukan sebarang urus niaga, muamalat dengan orang bukan Islam. Maka begitulah juga dalam soal ini, dengan catatan yang saya sebutkan tadi, iaitu bukanlah korban itu pelakunya adalah orang bukan Islam itu, tidaklah yang dia lakukan melainkan memindah milik dengan cara bagi. Dia bagi kepada mana-mana orang Islam, maka hukumnya adalah harus. Kemudian yang kedua, adakah boleh diberikan kepada orang bukan Islam? So, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, hukumnya tak boleh. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ramli, bahawasanya wa yu'khadhu min zalika imtina'u i'ta'il faqiri wal muhda ilaihi minha syai'an lil kafir. Jadi orang yang dia dapat daripada daging korban, dia tak boleh bagi sedikit daripadanya kepada orang kafir. Sebab apa? Kerana idzil qasdu minha irfaqul muslimina bil akli li'annaha dhiyafatullahi lahum falam yajuz lahum tamkinu ghairihim minhu. Kerana maksud daripada ibadah korban ini adalah untuk menyantuni orang Islam, dan dia merupakan jamuan Allah kepada mereka, maka tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Namun di sana ada pandangan yang lain, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, seperti Al-Hasan Basri, Al-Imam Abu Hanifah,
Abu Thawr dan Imam Lais dan beberapa ulama lagi yang membenarkan untuk diberikan kepada orang bukan Islam. Kalaulah satu orang itu dia nak buat jamuan daripada akikah misalnya, sama juga akikah hukum yang sama, dan dia nak menjemput daripada kawan-kawan dia yang bukan beragama Islam, cara dia beli daging tambahan daripada kedai dan dia campurkan dalam masakan dia, insya-Allah ketika itu bolehlah dia menjamu kepada kawan-kawannya tadi. Okey, Ustaz. Wallahu. Baik, okey. Itu jelas Ustaz. Terima kasih atas makluman tentang soalan tersebut. Dan seterusnya Ustaz, ada yang bertanya tentang kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ustaz, dari sudut kemampuan mungkin tak mampu untuk nak melaksanakan ibadah kurban melalui haiwan kurban seperti lembu, kerbau, kambing ataupun unta sekalipun. Adakah kita boleh bawakan ibadah kurban ni melalui contohnya haiwan kurban seperti itik atau ayam? Dan adakah kita dapat gantikan kurban itu dengan barangan lain untuk jadikan kurban, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Korban adalah merupakan sedekah khas. Dia sedekah khas. Dia sedekah ni, dia ada sedekah umum, dia ada sedekah khas. Sedekah umum ni ikutlah nak bagi apa pun. Daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar. Adapun ibadah korban adalah merupakan sedekah khas. Sedekah khas ni maksudnya sedekah yang ada tata caranya. Ada kaedah-kaedahnya. Kalau kamu buat ikut kaedah-kaedah ini, maka kamu dapatlah pahala khasnya. Apa pahala khas yang disediakan untuk ibadah korban hanya akan diperoleh kalau mengikut kaedah-kaedah, syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh kerana itu, mana-mana sedekah umum yang lain dalam bentuk benda yang lain tidak boleh mengambil tempat ibadah korban. Contohnya ibadah korban ada waktunya. Kita hanya boleh buat dalam masa 4 hari je. Selain daripada itu, tidak ada istilah ibadah korban, binatang korban. 4 hari saja kita ada. Dan binatang yang tertentu sahaja yang dibenarkan. Maka oleh kerana itu, adakah sedekah boleh menggantikan ibadah korban? Jawapannya tidak. Mengganti secara zatnya tak boleh. Tetapi dinyatakan kalau kita tak boleh buat sesuatu ibadah yang banyak, jangan tak buat langsung. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang kita tak boleh buat semua sekali, jangan tinggal semua sekali. Kalau satu orang tu dia tak mampulah buat ibadah khas ini, sebenarnya tidaklah dibebankan atas dia, tidaklah diberatkan atas dia, kerana Nabi menyatakan orang yang mempunyai keluasan daripada segi hartanya, dia ada keluasan. Orang yang tak ada keluasan maka tidak dibebankan. Tak dibebankan. Dan kalaulah dia nak buat juga, dia sedekahlah apa yang dia ada, dapatlah juga pahala sedekah walaupun dia tidak dapat pahala ibadah korban. Walaupun ada yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau membenarkan untuk melakukan ibadah korban daripada itik ataupun daripada ayam. Kali ini disebut oleh Al-Imam Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hasyiatnya. Tetapi apabila disemak orang yang membenarkan melakukan ibadah korban daripada itik misalnya, adalah diriwayatkan daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hal, ulama 4 mazhab bersepakat tidak boleh melakukan ibadah korban selain daripada 3 kumpulan binatang, unta, lembu dan kambing. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.
Soalan berikutnya yang kita dapat, Ustaz, jika kita tak dapat buat haji di Mekah kerana belum dapat jemputan, belum dapat ruang peluang untuk ke sana, adakah cukup sekadar kita laksanakan ibadah korban di tempat kita? Dan jika yang berada di Mekah untuk laksanakan ibadah haji, adakah kita dituntut untuk laksanakan ibadah korban di sana, Ustaz? Bagaimana? Seperti yang saya nyatakan, ibadah korban dan ibadah haji, dua ibadah yang berbeza. Okey. Dua ibadah yang berbeza. Haji satu perkara, korban satu perkara. Jadi apabila dia belum lagi sempat melaksanakan ibadah haji, maka tidak dibebankan atas diri dia. Ibadah korban adalah tuntutan yang lain. Tuntutan yang lain. Tidaklah maknanya bila dia buat ibadah korban, dia dikira buat haji. Tidaklah begitu. Niatnya itu, hasratnya itu dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ibadah korban adalah ibadah korban dan haji adalah ibadah yang lain. Baik, Alhamdulillah. Itu dia jelas Ustaz. Jadi kita boleh sama-sama seiringkan ibadah tersebut untuk manfaat kita bersama-sama, insya-Allah. Ustaz, mungkin menghampiri kita dekat-dekat dengan 10 Zulhijjah ni, Ustaz. Di hujung ni, apa yang boleh kita pesan-pesankan, Ustaz? Sebab sekarang ni ada yang dah pun mula menyusun-nyusunkan sebaik mungkin dalam setiap pelaksanaan ibadah kurban kita. Apa yang perlu kita persiapkan lagi, Ustaz? Silakan, Ustaz, di hujung ni. Di dalam musim 10 Zulhijjah ini, seperti yang saya sebut di awal tadi, kita memperbanyakkan melakukan amal soleh. Jadikannya sebagai musim amal soleh. Walaupun sepatutnya amal soleh ini tidak bermusim sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang tahun. Tetapi hadis yang kita bacakan tadi sepatutnya menjadi dorongan untuk seseorang itu melakukan amal soleh. Moga-moga dia mendapat pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang belum lagi buat ibadah korban, sedangkan ada kemampuan, buatlah. Kerana Nabi menyebut siapa yang ada kemampuan pada hari raya untuk buat ibadah korban tapi dia tak buat, Nabi menyatakan janganlah mendekati masjid kami. Begitu kerasnya sabda Rasulullah, jangan datanglah masjid. Macam tu. Begitu Nabi menunjukkan bahawasanya perkara ini serius. Perkara ini perlu diambil berat. Maka yang mampu tu buatlah sekadar kemampuan. Kalau contohlah kita tak mampu buat dengan bahagian yang ditawarkan di negara kita, misalnya 700, dia tak mampu. Tapi ada tempat lain yang menawarkan murah lagi. Ini untuk orang yang tak mampu. Maka dia carilah mana-mana syarikat yang muktabar dan boleh dipercayai. Maka paling kurang ada juga dia berkongsi rezeki melakukan ibadah korban walaupun di luar negara. Tapi orang yang mampu, utamakan buat di dalam negara supaya syiar ibadah ini tidak redup, tidak redup. Kita tak katalah pupus kerana tak pupus, memang ramai je orang buat, tetapi tidak redup kerana ramai sangat buat luar negara sehingga terabai yang di dalam negara. Buat ibadah korban ini adalah sesuatu yang kita cuba untuk jadikan amalan tahunan kita, insya-Allah. Dan doakan kepada sahabat-sahabat kita yang mengerjakan haji supaya dikurniakan haji yang mabrur. Yang ada kat sana pula pada hari Arafah, doakan kepada kita, khususnya doakan kepada negara, Allah Subhanahu Wa Taala memberi keamanan, keselamatan dan segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, insyaAllah Ustaz. Semoga kita dapat lagi yang terbaik laksanakan musim kurban ibadahnya pada kali ini, tahun ini. InsyaAllah kita azam sebaiknya dan kita dah pun mula buat persiapan, belajar sama-sama dan kita doa-doakan Ustaz. Sebab kalau dalam pelaksanaan ibadah kurban ni, kalau kita kat sini, inilah waktu yang masa ni yang boleh sama-sama kita tadahkan tangan, kita mohon doa apa saja permintaannya. Tambah-tambah nanti bila hari-hari Arafah tu kan, kita nak sama-sama lagi perbanyakkan doa untuk
manfaat kita bersama-sama. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Khususnya DJ Yati lah, dia doakan kepada semua pendengar IKIM, insyaAllah. Betul. Betul kan. DJ Nur Hayati Paradi naik haji. Itu dia punya tema dia tu. Alhamdulillah lah. Kita pun sentiasa dengarkan suara beliau kan Ustaz. Hantarkan laporan-laporan haji bersama-sama dengan Radio IKIM dan juga Lembaga Tabung Haji Malaysia di sana. Doakan yang terbaik. Terima kasih Ustaz. Doa Ustaz juga untuk kita semua. Dan kami pun mendoakan untuk Ustaz semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, jumpa lagi Ustaz untuk siaran kita akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang terus ikuti Bola Bicara ini menerusi di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan terima kasih kepada anda yang dah pun mula like, komen, share, berkongsi banyak-banyak lagi perkongsian menerusi rancangan Tahsinul Ibadah pada kali ini. InsyaAllah semoga dapat manfaatnya. Kalau ada yang terlepas mendengar dan nak dengarkan semula untuk tujuan kita nak buat ulang kaji menerusi rancangan Tahsinul Ibadah ini, boleh sahaja ke YouTube IKIM Media juga di Facebook IKIM FM. Anda boleh sama-sama tonton semula di situ. Okey? Dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 99.0 FM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Assalamualaikum pendengar semua.
Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM.